أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah yang ketika ini telah pun selesai menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita duduk mengisi masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ikut pengumuman daripada pihak KKM tang tadi, kes baru hari ini 9 kan, 5 import, 4 tempatan tetapi bukan warga negara. Bermakna hari ini ada 9 keseluruhannya. Dan tapi kalau ikut dunia yang sudah dijangkiti COVID-19 ini sudah mencecah 20 juta lebih sedikit. Kan 20 juta lebih sedikit. Manakala yang mati sudah melebihi 700,000 orang. Namun kita alhamdulillah setakat ini baru 125 kan. Alhamdulillah, walau bagaimanapun kita teruslah berdoa sampai kita menjaga diri kita, menjaga kesihatan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada wabak ini insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kita akan menyambung kembali siri pembelajaran kita dalam kisah sahabat, di mana kita dah pun masuk hujung-hujung kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan ingat sebelum PKP, saya dah pun menceritakan berkaitan dengan peperangan Siffin yang berlaku di antara kumpulan yang memihak kepada Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan kumpulan yang memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, peperangan Siffin itu boleh dianggap sebagai peperangan saudara yang kedua ataupun dianggap sebagai fitnah besar yang melanda umat Islam. Yang pertama, perang Jamal juga melibatkan umat Islam di antara kumpulan Sayyidina Ali dengan kumpulan yang memihak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, juga dibantu ataupun disokong oleh Talha bin Abdillah dan juga Zubair bin Al-Awwam yang berkesudahan kumpulan yang memihak kepada Aisyah radhiyallahu anha kalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu berlaku pada tahun 36 Hijrah. Kemudian pada tahun 37 Hijrah, lebih kurang dalam bulan Safar, berlaku pula peperangan Siffin yang melibatkan kumpulan Sayyidina Ali bin Abi Talib selaku khalifah dengan kumpulan yang memihak kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang ketika itu merupakan gubernur di Syam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Ali yang telah memindahkan pusat pentadbiran ataupun pusat pemerintahan daripada Madinah dan dia menempatkan di Kufah yang bertujuan untuk memudahkan pemerintahannya
di samping untuk menyekat pengaruh ataupun kumpulan yang menyokong Muawiyah. Namun kedua-dua kumpulan ini, yakni kumpulan yang memihak kepada Sayyidina Ali selaku khalifah dengan kumpulan yang memihak kepada Muawiyah, sentiasa berusaha untuk mencari jalan perdamaian. Kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya nak kongsikan berkaitan dengan majlis tahkim, dan kita perlu berlapang dada, dan yang lebih penting lagi ialah kita perlu berbaik sangka kepada para sahabat serta membetulkan keadaan yang mana mungkin sebelum ini kita dikelirukan oleh kisah ini sehingga setengahnya menganggap Muawiyah ini sebagai golongan yang memberontak, menentang Sayyidina Ali, malah cuba untuk merampas jawatan khalifah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sedangkan perkara yang sebenar bukanlah begitu. Sebab itu bila kita lihat kepada kisah ini, di mana pertembungan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sebenarnya adalah lebih kepada untuk menuntut siapa yang membunuh Sayyidina Osman, agar mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman itu ditangkap dan dikenakan hukuman bunuh. Muawiyah bin Abi Sufyan, bukanlah Muawiyah itu tidak bersetuju untuk membai'ah ataupun menerima pelantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dia cuma sekadar menuntut agar pembunuh Sayyidina Osman itu hendaklah dikenakan hukuman. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat punca yang menyebabkan tercetusnya peperangan Siffin, kan, di mana kumpulan yang memihak kepada Sayyidina Ali bertembung dengan kumpulan yang memihak kepada Muawiyah di Siffin. Tujuan asal mereka nak cari jalan penyelesaian. Tetapi oleh kerana ada pihak ketiga yang tidak senang melihat kalaulah kedua-dua kumpulan ini berdamai, ataupun kumpulan yang dikutai oleh Abdullah bin Sabah yang turut sebenarnya bertanggungjawab dalam pembunuhan Sayyidina Osman. Jadi kumpulannya ini tidak gembira apabila melihat ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dengan Muawiyah ini untuk mencari jalan penyelesaian. Ketika mereka sudah berada di Siffin, kan, kumpulan yang diketahui oleh Abdullah bin Sabah ini telah menyusup masuk. Mereka telah berpecah dua, sebahagian masuk ke kumpulan Muawiyah dan sebahagian pula masuk ke kumpulan Sayyidina Ali, yang kemudiannya mereka menyerang pada malam hari. Jadi kumpulan Sayyidina Ali menyangka yang menyerang mereka adalah kumpulan Muawiyah, manakala kumpulan Muawiyah pula menyangka yang menyerang mereka adalah kumpulan daripada Sayyidina Ali. Sedangkan yang menyerang itu adalah kumpulan daripada Abdullah bin Sabah. Sengaja dia cuba untuk mengocang-ngacirkan kumpulan Sayyidina Ali dan juga kumpulan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini menyebabkan kedua-dua kumpulan tadi telah bersalah sangka. Dia ingatkan, kumpulan Sayyidina Ali ingatkan Muawiyah yang serang, manakala kumpulan Muawiyah ingatkan kumpulan Sayyidina Ali yang menyerang. Maka akhirnya menyebabkan berlakulah peperangan Siffin, iaitu peperangan saudara, di mana kedua-duanya adalah orang-orang Islam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Abdullah bin Sabah ini banyak riwayat menyatakan dialah pengasas kepada ajaran Syiah, dan Abdullah bin Sabah. Mungkin satu masa kalau kita ada peluang, kita akan lihat siapa dia Abdullah bin Sabah ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kematian Sayyidina Osman yang begitu tragis, dibunuh setelah rumahnya dikepung beberapa hari, apatah lagi ketika itu kebanyakan umat Islam pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Rumahnya dikepung, lalu diceroboh masuk, dan akhirnya Sayyidina Osman dibunuh. Ketika dibunuh,
itu Saidina Osman sedang membaca Al-Quran. Kan? Dan ada riwayat menyatakan Quran yang dibaca oleh Saidina Osman itu terkena percikan darahnya. Dan dikatakan masih lagi disimpan. Saya tak ingat, baru saya ada baca, tak ingat di mana Quran itu disimpan. Kan? Masih ada lagi kesan-kesan darah percikan Saidina Osman yang syahid itu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ini menyebabkan Muawiyah bin Abu Sufyan sangat marah. Kerana Muawiyah ini merupakan sepupu kepada Saidina Osman. Maka sebab itu menuntut kepada Saidina Ali yang telah dilantik menjadi khalifah agar segera mencari pembunuhnya. Dan hendaklah segera dikenakan tindakan ataupun hukuman ke atas yang membunuhnya. Tapi bagi Saidina Ali pula berpandangan perkara pertama yang perlu dilakukan adalah untuk mengukuhkan pemerintahan beliau. Saidina Ali berpendapat perkara pertama yang utama untuk dilakukan adalah mengukuhkan pemerintahannya. Yakni cuba untuk mengamankan keadaan. Kerana ketika itu berlaku huru-hara sedikit. Jadi Saidina Ali berpendapat perlu ditenangkan dulu, perlu diamankan dulu, perlu didamaikan dulu keadaan. Lepas tu barulah cari. Apatah lagi di kalangan golongan yang memihak kepada Abdullah bin Sabah itu sudah mula masuk ke dalam pemerintahan Saidina Ali. Jadi orang-orang ini agak sukar untuk dikesan. Tetapi berbeza pula dengan Muawiyah yang tetap menuntut agar Saidina Ali menghukum pembunuh sebenar Saidina Osman. Jadi berbeza pendapat di situ. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Muawiyah berpendapat mestilah dikenakan hukuman qisas ke atas orang yang telah membunuh Saidina Osman. Dan ianya berhujah, berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-33, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana fala yusrifu fil qatli innahu kana mansura." Maksudnya, dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan walinya berkuasa untuk menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan. Jadi menurut Muawiyah, kan, dia dibenarkan oleh syarak untuk menuntut bela. Supaya orang yang bertanggungjawab membunuh Saidina Osman dikenakan hukuman qisas. Sebab apa dia dirasakan layak dan berhak untuk menuntut bela? Kerana Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan sepupu kepada Saidina Osman bin Affan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab Saidina Osman ini adalah daripada keturunan Umayyah, kan? Umayyah. Nanti kita akan lihat Muawiyah pun daripada keturunan tersebut. Lepas itu nanti bila Muawiyah memerintah disebut sebagai kerajaan Bani Umayyah. Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Saidina Ali pula berbeza pendapatlah. Yang menjadi keutamaan adalah untuk mengukuhkan pemerintahannya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya peperangan Siffin. Di mana secara umumnya peperangan Siffin walaupun berlaku pertempuran yang begitu hebat, kalau dilihat dari segi bilangan tentera yang memihak kepada Muawiyah yang diketahui oleh Amr bin Al-As, bilangannya seramai 120,000, kan, 120,000 orang. Manakala tentera Saidina Ali pula yang diketahui oleh Malik Al-Ashtar, jumlahnya seramai 90,000 orang. Jadi bila kedua-dua bertempur menyebabkan kematian, korban yang begitu ramai. Di pihak Muawiyah yang terkorban seramai 45,000 orang. Manakala di pihak Saidina Ali pula yang terkorban seramai 25,000 orang. Ini semua orang Islam ni. Semua orang Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila Muawiyah melihat korban yang begitu ramai, maka dia pun tak tergamak, tak sanggup untuk meneruskan peperangan. Maka dicadangkan melalui Amr bin Al-As untuk berdamai. Kan, untuk berdamai. Dan caranya ialah
dia mengarahkan bala tenteranya yang lebih kurang seramai 500 orang untuk mengangkat Al-Quran, di mana Al-Quran itu diletakkan di hujung pedangnya. Pedang, kemudian diletakkan Al-Quran di hujung pedangnya sebagai tanda meminta untuk berdamai. Kerana kalaulah diteruskan peperangan, sudah tentu akan melibatkan korban yang lagi ramai. Maka di pihak Muawiyah menuntut agar segera dilakukan perdamaian, berhenti daripada peperangan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tak lama kemudian bila dah berdamai, maka berlakulah apa yang disebut sebagai majlis tahkim, yang juga berlaku pada tahun ke-30 Hijrah, iaitu lebih tepat lagi dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kongsikan sedikit berkaitan dengan kisah majlis tahkim yang biasa kita dengar. Malah kita dengar kisah ini sejak di zaman sekolah lagi. Saya ingat kalau sekolah menengah tu bila belajar sejarah Islam, dia ada kisah ini kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nanti saya akan ulas berkaitan dengan kisah ini, di mana telah masyhur di dalam kitab-kitab sejarah riwayat peristiwa majlis tahkim, iaitu perdamaian antara Saidina Ali dengan Saidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan semua riwayat ini adalah merujuk kepada kitab Tarikh At-Tabari, iaitu dinyatakan di mana Saidina Ali telah mengutuskan 500 orang lelaki yang dikuasai oleh Shuraih bin Hani Al-Harisi. Bersama mereka ada Ibnu Abbas, antara orang yang kuat menyokong Saidina Ali, untuk dilantik sebagai imam solat dan juga sebagai pemutus kata dalam urusan mereka. Termasuk juga di kalangan mereka adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Nanti dikisahkan sebagai juru cakap. Manakala Muawiyah juga mengutus 400 orang dari kalangan penduduk Syam, sehingga mereka bertemu di Daumatul Jandal di Azrah, di mana Muawiyah apabila dia mengutuskan utusan kepada Amr bin Al-As, maka utusannya adalah rahsia antara Abdullah bin Al-As dan anaknya. Adapun Saidina Ali apabila mengutus apa-apa pesanan kepada Ibnu Abbas, maka ia terpaksa didedahkan kepada orang ramai kerana mereka suka berwasangka. Maka itu ianya tidak lagi menjadi rahsia. Sedangkan Ibnu Abbas berasa tidak selesa apabila perkara rahsia itu didedahkan kepada orang ramai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam kisah majlis tahkim itu, di mana orang ramai turut menyaksikan, malah di kalangan sahabat juga turut menyaksikan. Di mana di kalangan sahabat ini dianggap sebagai golongan berkecualilah, sekadar pemerhati. Dia tidaklah terus memihak kepada Saidina Ali dan tidak juga memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sekadar pemerhati. Antaranya adalah Abdullah bin Omar, Abdullah bin Zubair, Abdul Rahman bin Al-Haris, dan ramai lagi lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dipendekkan cerita, kan. Kemudian dilantik 2 orang hakim, wakil, kan. Wakil yang memihak kepada Saidina Ali dan yang memihak kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Baik tuan-tuan yang memihak kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana Amr bin Al-As memihak kepada Muawiyah, manakala Abu Musa Al-Ash'ari memihak kepada Saidina Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Abu Musa telah mencadangkan untuk melantik Abdullah bin Omar, di mana pada mulanya dia mencadangkan untuk melucutkan jawatan Saidina Ali dan melantik Abdullah bin Omar, anak Saidina Omar, untuk dilantik sebagai khalifah. Tetapi Amr bin Al-As tak setuju, kan. Malah Amr bin Al-As mencadangkan pula anaknya Abdullah bin Amr. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun ianya tetap tidak disetujui juga oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian bila tidak ada penyelesaian, dikatakan kedua-duanya bersetuju untuk melucutkan jawatan Saidina Ali dan juga jawatan Saidina Muawiyah. Kedua-duanya bersetuju. Lalu setelah diadakan perbincangan, maka dipilih
Abu Musa al-Asy'ari untuk menyatakan dulu. Maknanya Abu Musa al-Asy'ari dulu kepada orang ramai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika pengumuman persetujuan itu dibuat, Amru bin Al-As telah menyuruh Abu Musa berucap dulu, dan Abu Musa al-Asy'ari pun mengisytiharkan pemecatan Ali dan juga Muawiyah dan mengembalikan hak pelantikan khalifah kepada kaum muslimin. Abu Musa al-Asy'ari bangkit memberitahu kepada orang ramai melucutkan jawatan Saidina Ali sebagai khalifah. Begitu juga jawatan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur di Syam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian dia menyerahkan urusan untuk melantik khalifah diserahkan kepada orang ramai. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari yang mewakili Saidina Ali tadi berucap mengisytiharkan pemecatan Saidina Ali sebagai khalifah dan juga pemecatan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur di Syam dan menyerahkan urusan pelantikan kepada orang ramai. Tiba-tiba bila Amr bin Al-As pula yang berucap, dia menyokong pemecatan Saidina Ali sebagai khalifah. Namun dia mengekalkan jawatan Muawiyah bin Abu Sufyan, malah membai'ah atau melantik Muawiyah bin Abu Sufyan pula sebagai khalifah. Betul yang dimati Allah sekalian. Di sini menyebabkan orang ramai sangat marah, kan? Dan menuduh Amr bin Al-As sebagai pengkhianat, kerana telah menipu, kan, menggugurkan ataupun melucutkan jawatan Saidina Ali, tapi dia mengekalkan pula jawatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan hal ini menyebabkan Ibnu Abbas tadi begitu marah, malah ada kumpulan yang memihak kepada Saidina Ali pun turut marah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, disebut lagi dalam kisah tersebut, di mana setelah berakhir majlis itu, ada yang menyatakan Syureh yang juga merupakan pembantu kepada Saidina Ali telah memukul Amr bin Al-As dengan cemetinya. Malah sampai tahap dia menyatakan alangkah baiknya jika aku membunuh kamu sahaja. Marahnya pada Amr bin Al-As kerana dia anggap sebagai pengkhianatlah, penipu dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan, bila mana kedua-dua pihak telah balik kepada ketua masing-masing, ahli Kufah kepada Saidina Ali, tetapi Abu Musa al-Asy'ari dikatakan telah melarikan diri kerana malu untuk berjumpa dengan Saidina Ali bin Abi Thalib. Manakala ahli Syam yang memihak kepada Muawiyah telah kembali kepada Muawiyah dan membai'ahnya sebagai khalifah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kesan daripada Majlis Tahkim yang menyatakan itu, wujud satu kumpulan yang tidak berpuas hati dengan perjalanan Majlis Tahkim, dan dia tidaklah memihak kepada Saidina Ali dan tidak juga memihak kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, di mana kumpulan ini akhirnya membentuk dan dikenali sebagai Khawarij. Nanti akan jumpalah Khawarij ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu kisah yang biasa kita dengar berkaitan dengan kisah Majlis Tahkim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kisah itu memang disebut di dalam kitab Tarikh At-Tabari, yang mana ditulis sendiri oleh Imam At-Tabari, seorang ulama tafsir, seorang mufassirin, malah beliau juga merupakan seorang hadis, kan. Malah beliau meriwayatkan kisah tersebut bukanlah begitu saja, malah beliau telah mendatangkan sanadnya sekali. Dan dikatakan hasil kajian yang dibuat oleh para ulama, kisah yang dinyatakan oleh Imam At-Tabari itu adalah bersumber daripada Abu Mikhnaf Lut bin Yahya Al-Kufi, seorang yang sangat banyak meriwayatkan kisah-kisah dan riwayat-riwayat sejarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini bukan nak menyalahkan Imam At-Tabari, sebab Imam At-Tabari maksudnya seorang ahli tafsir, ulama tafsir yang sangat popular. Tetapi mungkin disebabkan Imam At-Tabari ini, ada kajian yang saya baca, kan, Imam At-Tabari seorang ulama yang sangat amanah. Apa yang diterima daripada gurunya dia akan riwayatkan.
Kan? Sebab itu ada yang menyatakan dalam kajian ni Imam At-Tabari didapati tidak begitu berhati-hati dalam meriwayatkan daripada guru-gurunya. Sehingga ada di antaranya kan, kisah-kisah Israiliyat pun dinyatakan oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya. Malah kisah-kisah Israiliyat itu setengahnya pula adalah kisah-kisah yang jelas bercanggah. Tetapi dinyatakan oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, contoh kisah Israiliyat yang biasa kita dengar, setengah masyarakat kita menerimanya sebagai benar. Kan, kisah Sayyidina Adam, Nabi Adam AS dengan isterinya digoda oleh iblis ketika berada di dalam syurga. Kan, digoda dan akhirnya Nabi Adam tergoda, terpedaya dan memakan buah khuldi. Kan, begitu juga isterinya Hawa pun sama memakan buah khuldi. Jadi dalam kisah Israiliyat menyatakan Nabi Adam memakan sampai halkum. Kan, manakala isterinya Hawa makan sampai ke dada. Sebab itu orang lelaki ada halkum, perempuan ada dada. Kan, jadi itu kisah Israiliyat sebenarnya. Tak betul. Kan, memang Allah Taala jadikan sifat lelaki begitu, sifat perempuan pun begitu. Dia berbeza. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada lagi lah kisah-kisah Israiliyat yang lain yang dipertikaikan oleh ulama-ulama, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Jadi dalam kisah ini pula dikatakan kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari itu adalah bersumber daripada Abu Minnaf, Lut bin Yahya Al-Kufi. Siapa dia ni? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pengkaji-pengkaji, malah ulama-ulama dahulu pun ada menyatakan bahawa Abu Mihnaf ini adalah seorang yang tidak boleh dipercayai pada riwayatnya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita baca saja pun akan mudah tergambar dalam fikiran kita membayangkan yang Muawiyah bin Abu Sufyan ini jahat. Kalau kita baca kisah tadilah yang saya terangkan tadi, pasti akan membayangkan kepada kita begitu. Kan, sebab dia menggunakan tipu helah kan, untuk menjatuhkan Sayyidina Ali dan menaikkan Muawiyah. Kan, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malah ada juga pendapat lain yang menyatakan tentang Abu Mihnaf ini. Kan, contohnya disebut sini oleh Yahya bin Mu'in. Ia berkata Abu Mihnaf ini seorang yang tidak siqah. Kan, tidak siqah maksudnya tidak boleh dipercayai. Kan, Abu Hatim berkata berkenaan Abu Mihnaf ini ialah matrukul hadis. Maknanya perlulah ditinggalkan riwayatnya. Ulama-ulama dulu ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dikaji keadaan orang tu macam mana. Kalau kita belajar ilmu hadis, ada disebut riwayah, ada dirayah. Kan? Riwayah ni berkaitan dengan hadis tersebut. Dirayah berkaitan dengan perawi tersebut. Kan? Perawi itu macam mana? Sebab itu kita jumpa ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Terus macam mana boleh jadi hadis sahih, macam mana boleh jadi hadis hasan, macam mana boleh jadi hadis dhaif? Ianya bergantung kepada keadaan perawi, orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Antaranya dilihat pada keadilan, dilihat pada kepercayaan. Maksud kepercayaan sini orangnya tu dipercayai atau tidak. Kalau orangnya tak boleh dipercayai, maka hadis yang diriwayatkannya akan dhaif. Tapi kalaulah perawi tersebut seorang yang dipercayai, dalam masa sama dia seorang yang adil, maksudnya beramal dengan ajaran Islam dalam tingkatan yang sebenar-benarnya, maka hadisnya boleh jadi sahih. Kan? Jadi dinilai, perawi tersebut dinilai. Kan? Orangnya macam mana, akhlaknya macam mana, amalannya macam mana, semua itu dikaji. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada seorang lagi, Imam Ad-Darqutni, seorang ulama hadis, kan, juga berkata Abu Mihnaf ini adalah seorang pembawa berita yang dhaif. Maknanya cerita-cerita dia tu tidak boleh dipercayai. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu kisah ini perlu kita fahami dalam tingkatan yang sebenar-benarnya lah. Yang sebenar-benarnya bukanlah begitu.
Sebab kisah itu adalah disampaikan oleh Abu Mihnaf. Sedangkan Abu Mihnaf tadi disebut oleh ramai para ulama sebagai orang yang tidak boleh dipercayai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baik itu kita perlu perbetulkan. Dan banyaklah. Dan saya kongsikan di sini kisah tahkim yang sahih, kisahnya yang sebenar, di mana kisah yang sahih berkenaan dengan majlis tahkim ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ringkas dalam kitabnya Tarikh Kabir, dan juga Ibnu Asakir dalam kitabnya yang bertajuk Tarikh Damsyik, Ad-Darqutni sebagaimana yang diriwayatkan Abu Bakar Ibnu Al-Arabi dalam Awasim, kan, sebagai berkata, ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan majlis tahkim, di mana setelah Muawiyah radhiyallahu anhu, yakni setelah Muawiyah menjadi khalifah, memecat Amru bin Al-As daripada jawatan gubernur Mesir. Kan? Amru bin Al-As, kan? Maknanya ialah selepas daripada peristiwa majlis tahkim tu, Muawiyah pun marah juga pada Amru bin Al-As. Lalu dipecat Amru daripada jawatannya sebagai gubernur di Mesir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka dia telah membina Fustat. Fustat ni maksudnya kemah, tempat tinggal, di mana dia bina kemah sebagai tempat tinggal berdekatan dengan kemah Muawiyah, dan selalu duduk di kemahnya itu. Lalu Muawiyah telah mengutus seseorang kepadanya dan berkata, pergilah kamu kepadanya dan beritahu kepadanya telah sampai kepadaku sesuatu yang aku tidak suka berkenaannya. Maksudnya kisah majlis tahkim itu dah mula tersebar. Sedangkan Muawiyah ni macam tak berapa suka nak dengar, sebab macam lebih banyak memburuk-burukkan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lalu tanyakan kepadanya berkenaan peristiwa ketika dia berkumpul dengan Abu Musa Al-Ash'ari ketika majlis tahkim tadi, bagaimana mereka lakukan. Lalu utusan tadi pun pergi menemui Amru bin Al-As dan berkata, ceritakanlah kepadaku bagaimana sebenarnya yang berlaku pada hari kamu berjumpa Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi nak tahu sendiri apa sebenarnya yang berlaku daripada Amru Al-As sendiri. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, beliau berkata, manusia telah bercerita dengan pelbagai cerita, tetapi apa yang mereka ceritakan itu bukannya yang sebenarnya. Kan? Maknanya Amru bin Al-As pun menafikanlah cerita yang dah tersebar. Kan? Demi Allah, kan? Dia menyatakan bahawa cerita yang tersebar itu adalah tidak benar. Tetapi apabila aku telah bertemu dengan Abu Musa, aku berkata kepadanya, apakah pendapat kamu mengenai perkara ini? Kata Abu Musa, aku lihat perkara ini, yakni pertelingkahan yang berlaku antara kaum yang telah diredai oleh Rasulullah SAW ketika baginda wafat, di mana sebenarnya Nabi SAW ada menyatakan bahawa kelak akan berlaku dua pertempuran yang melibatkan dua kumpulan orang Islam. Nabi dah nyatakan dah, kan? Memang Nabi ni Allah Ta'ala beri kelebihan, antaranya mengetahui perkara yang akan berlaku, kan? Jadi sabda Nabi sudah tentu benar, dan apa yang dinyatakan oleh Nabi itu adalah berkenaan dengan mereka lah. Ketika itu dua kumpulan umat Islam yang berperang sesama sendiri. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kataku, kan, bagaimana pendapat kamu mengenai aku dan Muawiyah? Kan? Kata Abu Musa, jika dia, yakni Ali, meminta bantuan kamu berdua, maka kamu berdua perlu menolongnya. Namun jika dia tidak meminta bantuan kamu, maka demikianlah urusan Allah kepada kamu berdua. Maknanya Abu Musa Al-Ash'ari ni minta kepada Amru bin Al-As supaya bekerjasama dengan Sayyidina Ali. Sebab itu menjadi kewajipan. Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dikatakan sebenar-benar yang berlaku, iaitu majlis tahkim ini berakhir dengan tiada keputusan muktamad, kecuali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terus kekal sebagai khalifah dan Muawiyah terus kekal sebagai gubernur Syam. Itu yang berlaku sebenar-benarnya, kan.
tidak berlaku pemecatan Saidina Ali dan juga pemecatan Muawiyah bin Abu Sufyan. Betul kisah tadi yang saya kongsikan tadi dikatakan bersumber daripada Abu Mikhnaf yang dianggap kisah itu tidak benar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadinya kalau kita imbas balik, sebenarnya yang menyebabkan berlaku perselisihan antara Saidina Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan adalah berkaitan pelaksanaan qisas. Kan, di mana Muawiyah menuntut bela di atas pembunuh yang telah membunuh Saidina Osman. Itu je, bukanlah berebut nakkan jawatan khalifah, bukan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tak benar kalaulah dikatakan Muawiyah ini sebagai golongan pemberontak. Tak benar. Mungkin minggu depan, bulan depan saya akan kongsikan. Kan, adakah boleh dikatakan Muawiyah itu sebagai golongan pemberontak? Hati-hati tuan-tuan. Sebab Muawiyah ini juga merupakan sahabat. Malah dianggap juga sahabat yang mulia. Kibarus sahabah, antara penulis wahyu, antara sahabat yang sering terlibat peperangan bersama dengan Nabi SAW. Nanti saya kongsikan mungkin bulan depan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka sebab itu kita kena berhati-hati dalam membicarakan majlis tahkim ini, supaya kita tidak memenang serong ataupun menuduh sesuatu yang tidak benar, khususnya kepada sahabat, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi secara ringkasnya saya kongsikan di sini hasil daripada apa yang saya kongsikan, iaitu Amr bin Al-As adalah sahabat yang mulia dan beliau bukanlah seorang penipu ataupun pengkhianat. Kadang-kadang memanglah seseorang itu mudah dituduh sebagai penipu, mudah dituduh sebagai pengkhianat, tetapi hakikatnya tidak begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apatah lagi kita ni orang awam, jangan suka ataupun jangan cepat terus menghukum. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui perkara yang sebenar. Bimbang-bimbang tuduhan kita tidak tepat, maka sudah tentu ianya mengundang dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peperangan Siffin pula dikatakan berlaku atas ijtihad para sahabat. Dan dianggap sebagai ijtihad para sahabat, di mana Saidina Ali berijtihad, Muawiyah bin Abu Sufyan pun berijtihad. Dan bila dikatakan ijtihad, maknanya kedua-duanya adalah benar dan beroleh pahala. Cuma sudah tentu salah satu daripadanya, ijtihadnya itu adalah lebih tepat. Dalam hal ini, antara Saidina Ali dengan Muawiyah, dikatakan oleh para pengkaji, yang lebih tepat ijtihadnya adalah Saidina Ali. Sebab itu dikatakan Saidina Ali dalam ijtihadnya mendapat 2 pahala. Kan? Manakala Muawiyah pula mendapat hanya 1 pahala. Tapi tetap dianggap betul. Kan? Sebab kedua-duanya ijtihad. Ijtihad ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Macam kita orang awam ni tak boleh. Kan? Para ulama yang cukup syarat, dia boleh mengeluarkan ijtihad. Ijtihadnya kalau betul dapat 2 pahala. Tapi kalau ijtihadnya salah, dia tetap dapat pahala tapi 1. Kita kan bukanlah ijtihad, maknanya sekadar pendapat. Kalau betul, alhamdulillah dapatlah pahala. Tapi kalau salah, pahala tak adalah. Kan, sebaliknya adalah dosa. Sebab kita ni orang awam. Dan sebab itu kita tidak boleh mengeluarkan sebarang ijtihad. Kan, tak boleh. Kita tak layak. Kan, sebab di sana ada syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Apa antaranya? Hafal Quran. Hafiz. Kan, kita hafal Quran pun sikit-sikit. Hari ni ingat, esok dah lupa. Kan, kadang-kadang yang biasa kita baca pun lupa juga. Kan, apatah lagi yang kita memang tak hafal, lagi tak tahulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jauh sekali. Hadis, jauh sekali lah. Kan, hadis innamal a'malu binniyat, itu pun tak habis kita hafal. Itu je yang kita hafal kan. Yang lain pun tak hafal. Apatah lagi yang lain-lain berkaitan dengan kaedah, usul fiqh dan sebagainya. Lagilah jauh sekali. Memang kita ni tak layak untuk menjadi seorang mujtahid. Tak layak untuk mengeluarkan ijtihad. Tapi sahabat iya. Kan, sebab itu apa yang berlaku itu dianggap sebagai ijtihad para sahabat. Walaupun kita lihat cara kasar berlaku pertempuran, peperangan yang melibatkan 2 kumpulan,
di kalangan umat Islam. Tapi hakikatnya kedua-duanya adalah benar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu pasti akan berlaku. Dan peperangan yang melibatkan umat Islam ini malah ianya terus berlaku sampailah kiamat kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi sahabat diistimewa. Sebab mereka ijtihad kan, tetap beroleh pahala sekalipun ijtihadnya itu adalah salah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian Abu Musa al-Asy'ari bukanlah seorang yang bodoh atau kurang cerdik seperti mana tuduhan kaum Syiah. Kan? Sebab kisah itu digunakan oleh orang Syiah. Mereka menyatakan Muawiyah sebagai golongan pemberontak, menuduh Amr bin al-As sebagai pengkhianat, penipu. Dalam masa sama mereka juga menuduh Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi wakil kepada Sayyidina Ali sebagai orang yang bodoh. Dan kerana boleh dikalahkan ataupun dipermainkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan hakikatnya tidak begitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bagi laluan pada azan insya-Allah. Kita sambung sikit nanti. لا إله إلا الله اللهم رب هذه العقيدة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Jadi peristiwa Majlis Tahkim ini sebenarnya menunjukkan kesungguhan dan juga keikhlasan pihak Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dengan pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin al-As untuk mencari perdamaian.
walaupun tidak membawa hasil yang diharapkan, namun usaha-usaha untuk melakukan perdamaian itu sudah ada melalui perbincangan terutamanya antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin al-As. Jadi sesuatu itu telah pun dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya mengharapkan agar kita jelas dalam perkara ini dan tidak terus menuduh sahabat, contohnya seperti Muawiyah sebagai seorang yang suka memberontak, ingin merampas jawatan, melakukan permusuhan, pembunuhan, penipuan dan sebagainya. Jangan. Sebab mereka ini tetap di kalangan sahabat. InsyaAllah bulan depan saya kongsikan macam mana yang dikatakan Muawiyah itu, dan adakah patut digelar sebagai pengkhianat, pemberontak atau sebaliknya. InsyaAllah saya akan kongsikan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, rasanya itu yang boleh dikongsikan sedikit berkaitan dengan peristiwa Majlis Tahkim yang berlaku pada 30 tahun ke-37 Hijrah semasa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya membawa kepada lahir lagi satu kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan Khawarij, dan akhirnya kita akan lihat yang membawa pula kepada pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Taala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.